Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat yang ke-75, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ta'allama baban min al-ilmi liya'mala bihi wa yu'allimuhu ghayrahu kana khairan lahu min 500 rak'atin raka'aha wa man ta'allama baban min al-ilmi liya'mala bihi wa yu'allimu ghayrahu khairan kana khairan lahu min 1000 rak'atin raka'aha. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan bab yang diselitkan dalam perbahasan sam'iyat, iaitu faidatun fi fadilatil ilmi. Faedah pada kelebihan ilmu. Faedah pada kelebihan ilmu. Sebab apa dia selitkan faedah kelebihan ilmu tu? Kerana sebelum daripada bab tu dia sebut bahawasanya para ulama boleh memberikan syafaat. Para ulama boleh memberikan syafaat. Jadi bila dia para ulama boleh memberikan syafaat macam nabi-nabi, dan izinkan Allah Ta'ala, orang tersebut akan dapat syafaat. Antaranya murid-murid dia, orang yang rapat dengan dia, orang alim, dia boleh beri syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab ulama itu kelebihan dia adalah ilmu, maka diselitkan sedikit perbahasan berkaitan dengan faedah ilmu. Faedah pada kelebihan ilmu. Dia sebenarnya tak habis lagi bahasan sam'iyat tu. Sekali dia akan datang, dia sambunglah pula siratnya, mizannya, tak habis gitu. Baru habis dekat mauqif saja, tak habis sampai ke syurga lagi. Jadi diselit sikitlah hadis-hadis ataupun perkara-perkara, nasihat-nasihat untuk memberikan galakan kepada kita untuk menuntut ilmu, memberi galakan kepada kita untuk kita menjadi orang yang berilmu, memberi galakan kepada kita untuk membantu orang yang belajar dan orang yang mengajar ilmu. Mana orang yang berkaitan dengan ilmu ni, dia bukan orang barang. Dia orang yang mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala, dia kata, Arab tu tak payah baca dah lah. Arab baca lagi habis. Arab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahawasanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dengan ilmu tu, dan mengajarkan ilmu orang lain daripada diri sendiri, adalah terlebih baik bagi orang tersebut daripada 500 rakaat yang dirokok seorang. Yang dirokok ni mana sembahyang 500 rakaat yang dibuatlah. Okey. Jadi sekarang ni dia kata sini bahawasanya belajar satu bab ilmu untuk beramal dengan dia dan mengajarkan dia. Mengajar ni tak semesti duduk sini. Baca kitab pompang tak. Sekurang-kurang mengajar pada budak-budak, anak-anak, bini, cucu. Tu ngajar juga. Macam alif bata lah. Alif bata tak suruh. Tak sampai nak kena buat kuliah maghrib alif bata. Tak payah. Alif bata tu siapa yang reti mengajar lah. Dia mengajar qadar kemampuan. Kalau ada orang boleh mengajar alif bata, dia mengajar alif bata je. Kalau tak tahu alif bata tu, dia tak tahu baca kitab lain. Maka tu pahala besar tu. Mengajar alif bata. Ada orang dia reti baca Fatihah saja, dia mengajar Fatihah. Baca Fatihah cara yang betul. Dia pun mengajar orang cara Fatihah baca yang betul. Dan dia beramal lah baca Fatihah dengan betul. Maka dia dapatlah termasuk di kalangan orang yang mempelajari satu ilmu yang lebih baik daripada sembahyang 500 rakaat sunat. Dan barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya beramal dengan dia dengan ilmu. Tadi satu bab daripada ilmu sama je lah. Dan mengajar ia seorang tadi akan orang yang lainnya, orang yang lain daripada dirinya sendiri, adalah terlebih baik bagi orang tersebut daripada 1000 rakaat yang dirokok seorang. Nak kata sini ada riwayat kata 100 rakaat, ada riwayat kata 1000 rakaat. Ala kulihannya ialah nak kata sini apabila bertembung antara ilmu dengan sembahyang sunat lah sininya, maka diutamakan mempelajari ilmu. Apatah lagi ilmu tersebut berkaitan dengan fardu ain. Dari sudut akidahnya, fiqahnya, tasawufnya, itu antara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Itu lebih besar pahala. Apatah lagi dia belajar ilmu-ilmu fardu kifayah selepas dia belajar ilmu fardu ain. Ini khusus bagi orang yang belajar ilmu agama lah. Dia akan mendalami ilmu tersebut sedalam-dalamnya sehinggalah dia dapat meratai ilmu tersebut dalam diri dia, merangkumi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk pelepah diri dia sendiri, fardu kifayah tu untuk pelepah masyarakat tempat dia. 90 km, 2 marhalah, seorang saja ada orang alim, maka terlepas habis semua dosa. Orang alim fiqh, orang alim usuluddin, orang alim usul fiqh, orang alim nahwu, orang alim sarah, balaghah, bayan, qiraat, tajwid. Habis lepas. Tu. Kalau seorang tu dia alim usuluddin, maka kena ada pula orang alim fiqh. Kalau dia semua alim belaka, fiqh alim, usuluddin alim, tajwid alim belaka. Dia seorang mana dah. Cuma kena cari berganti lah. Kalau ni mati habis kita. Tu. Jadi bukan nak masukkan di sini kena tinggal semayang. Bukan maksud tinggal semayang ni. Bukan makna tak payah semayang, ngaji dulu. Tak. Ni kalau bertembung antara pengajian dengan sembahyang, maka nak diutamakan mana? Diutamakan ngaji lah. Tu maksud dia. Tapi kalau tidak bertembung, maknanya contoh waktu tu memang tak ada kelas, tidak ada pengajian, maka kita pun semayanglah sunat. Bukan suruh tinggal. Jadi kalau ada pertembungan, maka aula dari sudut aulawiyat keutamaannya, kita pilih belajar ilmu. Lebih utama berbanding dengan sembahyang sunat. Ini sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu wajib buat. Pengajian banyak mana sekalipun, bila nak keluar waktu dah, tak dapat tidak, mesti dia wajib sembahyang. Wajib dia sembahyang. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan cetera ni cerita daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang ni. Man ahabba an yanzura. Mana tadi?
Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nari falyanzur ila al-muta'allimina wal mustami'ina fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qidamin ibadata sanatin wa buniya lahu bikulli qadamin qadamin tadi ya, bukan qidam, qadamin madinatun fil jannati wa ma dama yamshi 'ala al-ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu wa shahidatil malaikatu lahum annahum utaqa'ullahi minan nari. Oh, panjang. Syarat panjang. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata barang siapa kasih ni suka, suka, kasih, sayang, tidak benci, bahawa memandang kepada merdekaan. Tu kalau kita Jawi lah. Merdekahan. Payah nak baca. Ya utaqa'ullah ni makna orang-orang yang merdeka lah. Senang cerita itu. Kepada merdekaan Allah. Kalau kita Rumi dia buat senang lagi. Pemerdekaan. Tu bukan kita asal tu. Pemerdekaan tu nak mudah bahasa lah. Kalau kita Jawi, merdekaan. Dia tak ada apa. Merdekaan Allah daripada api neraka. Siapa-siapa yang suka bahawa memandang kepada kemerdekaan ataupun pemerdekaan Allah daripada api neraka. Maksudnya, siapa-siapa yang suka dirinya terlepas daripada neraka. Begitu ya nak kata. Siapa-siapa yang suka untuk melepaskan diri dia daripada neraka, maka hendak tilik ia orang tu kepada orang yang menuntut ilmu. Siapa-siapa yang nak diri dia berlepas diri daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah rajin-rajin dia tengok orang yang belajar. Orang yang belajar ni umumlah. Ni tambah orang yang belajar ni khusus bidang agama. Lagilah dia mengaji sungguh pula. Tengok dia tu boleh dah dapat kelebihan kat kita. Tengok dia saja belum jadi dia lagi. Tengok dia saja belum bantu dia lagi. Kalau bantu dia, macam minggu lepas kita tengok hadis-hadis tu, sangat besar fadilah orang yang membantu orang yang menuntut ilmu. Ni tengok saja orang yang menuntut ilmu boleh dengan izin Allah Ta'ala mendapat kebebasan daripada api neraka. Dan orang yang mendengar akan ilmu, mustami'. Okey, orang yang belajar dengan orang yang mendengar ni bezanya ialah orang yang mendengar ni, contoh kalau kita sekarang ni berkitab ni, dia tak ada kitab, tu orang mendengar. Dia tidak ada peng, dia mendengar. Tu pun masuk di kalangan orang yang mendengar ilmu. Dia tak panggil orang yang belajar ilmu, dia panggil orang yang mendengar ilmu. Kalau orang yang belajar ilmu, dia ada kitab, dia ada pen, dia tulis. Tu dia orang yang belajar ilmu. Kalau orang alim pula, orang yang mengetahui, dia lebih lagi atas daripada orang yang belajar lah. Cuma ulama sebut, orang yang belajar dengan orang yang mengajar, pahala dia sama. Orang yang mengajar dengan orang yang belajar, pahala dia sama. Jadi orang yang belajar dengan orang yang mendengar, pahala tak sama. Orang yang belajar dengan orang yang mendengar, pahala tak sama. Orang yang belajar lebih banyak pahala banding orang yang mendengar. Kerana kepayahan dia lagi kuat. Nak dobik kitab lagi, bawa kitab pada rumah lagi, jadi payah sikit. Kalau orang dengar mudah ya. Dan orang alim pun payah juga. Nak jadi orang alim tu kena orang belajar dulu. Tak ada tiba-tiba pum maling. Tak ada itu. Dia kena susah payah belajar dulu siang, petang, pagi, malam. Baru jadi alim. Dia sama pahala dengan orang yang belajar. Tapi orang yang belajar dengan orang yang mengajar, orang yang alim, tak sama pahala dengan orang yang hanya mendengar ilmu sahaja. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka demi Tuhan di diri Muhammad pada tangan kudratnya kudrat Allah. Ini sumpahan lah.
Ni peseng sumpah. Wabilladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Tu jenis-jenis sumpah tu orang Arab tahulah, faham. Kita demi Allah gitu ya. Demi Allah. Sumpah wallah. Gitu kita. Dia macam-macam jenis sumpah. Jadi dia bersumpah kata tiada daripada orang yang belajar ilmu. Berjalan ia orang yang belajar ilmu kepada pintu orang yang alim, melainkan, betul tak? Berjalan ia kepada pintu orang yang alim, melainkan di surat, yakni ditulis Allah Ta'ala, di surat dan ditulis Allah Ta'ala baginya, bagi orang yang belajar tu, dengan tiap-tiap langkah. Tiap-tiap langkah tu Allah Ta'ala tulis ibadat setahun. Jadi orang yang belajar kepada pintu orang alim. Mana apa kepada pintu orang alim? Mana orang yang belajar ni nak pergi ke arah jadi alim tu. Maka setiap langkah dia pergi belajar penat-penat tu, nak mari ke Surajati dengan hujan-hujan ni, setiap satu langkah tu dapat pahala seumpama ibadat setahun. Nak kata banyak pahala lah, tak kisahlah qaid setahun ke tidak. Kita pun tak faham hakikat pahala tu. Jadi nak kata banyak pahala langkah orang yang belajar ni ke arah tempat nak pergi belajar tu. Sebab tu orang yang pergi belajar tiba-tiba mati tengah jalan, dia panggil mati syahid fi sabilillah. Mati syahid kerana belajar. Tapi kena mandilah, bukan mati syahid dunia akhirat tu. Mati syahid kerana pergi belajar. Ni mana pahala dia pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita tengok ulama-ulama tu dulu, dahsyat-dahsyat cara belajar dia. Ada yang belajar musafir 2-3 bulan naik unta semata-mata nak dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu balik semula. 2-3 bulan ketuk-ketuk rumah kawan tu, aku nak dengar hadis ni, dengar-dengar balik gitu. Tak ada nak duduk hotel 2-3 malam ke, tak ada. Dah lah 2-3 bulan perjalanan. Kita naik flight paling kurang 12 jam sampai. Naik bas kalau seluruh Malaysia ni paling kurang 12 jam, 10 jam paling lama pun. Dia 2-3 bulan menjejaki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, bila dia tak jumpa satu hadis, dia kata, sekejap aku nak pergi cek hadis ni. Dia pergi cek lah waktu malam lepas isyak, cek satu-satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sambil-sambil dia cek tu, sambil-sambil makan kurma. Kerak. Satu guni. Dia bawa mari satu guni kurma tepi dia pun makan, kunyah-kunyah sambil cari hadis. Sampailah waktu subuh, baru jumpa hadis tu. Yang dia tulis tu, habis dia jumpa tu, kurma yang dia makan habis guni. Dan lepas pada tu, terus mati. Lepas pada tu, terus meninggal dunia. Meninggal dunia sebab apa? Sebab makan kurma lajaknya. Satu guni makan. Jadi kurma ni walaupun bagus-bagus pun, kalau lebih pada hak, habis cerita lah. Macam madu lah. Overdose. Satu guni terus. Allah, kita satu kotak boleh tahan ni. Satu guni. Tak tahu lah guni tu besar mana. Tu cari hadis tak berisyak sampai subuh. Agak-agak isyak sampai subuh, kalau kita tengok lebih kurang 8 jam, 9 jam. 9 jam cari hadis satu je. Satu je dia nak kenal pasti hadis tu betul ke tak hadis. Itulah pengorbanan para imam hadis dan ulama fiqh dan sebagainya dalam belajar. Memang dahsyat kalau kita ni. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Ibarat setahun. Dan diperbuat baginya, bagi orang belajar tu, dengan tiap-tiap qadam. Qadam sini asal makna bahasa Arab kaki. Qadam. Kalau contoh bahasa Arab, kurratul qadam, bola sepak. Sebab bola guna kaki. Kurrah tu bola, qadam tu kaki, bola kaki. Bukan bola kaki, bola sepak lah. Kalau kurratul rishah, badminton. Kurrah bola, rishah tu berbulu, bola yang berbulu. Itulah badminton tu. Yakni tiap-tiap langkah. Dan diperbuat baginya, bagi orang belajar dengan tiap-tiap qadam, yakni tiap-tiap langkah tu, satu dusun di dalam syurga. Dapat satu dusun, satu kampung syurga ni. Jangan cakap macam kampung kita ni. Tu.
Kalau kita katalah, andai katalah dusun ni macam surau jati, macam kampung jati sekalipun mewah dah. Apatah lagi ni dusun dalam syurga. Kau besar lah dusun dalam syurga ni. Dalam syurga ada dusun, dalam syurga ada istana. Istana kau besar lah. Satu istana tu beribu-ribu pintu. Setiap pintu tu ada beribu-ribu katil. Dalam setiap katil ada beribu-ribu bantal. Macam-macam. Dan selama berjalan ia orang yang belajar atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya, bagi orang belajar. Bukan setakat bumi, lautan, ikan, haiwan. Bila talibul ilmi, orang yang belajar agama ni, lalu saja melintasi mereka akan berdoa kepada Allah Ta'ala keampunan dia. Hebat. Orang tolong doa kita. Orang tu pula orang yang tak berdosa. Seronok lah. Lauk dosa apa? Bukanlah. Malaikat pula dosa apa? Dia maksum. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi. Yakni pada waktu pada waktu petang dan pada waktu pagi, bila dia ada tu, diampunkan dosanya, dosa orang yang belajar. Ampun habis dosa dia. Cumanya walaupun diampunkan dosa ni dengan sebab fadilat menjadi orang yang belajar, kita sebagai orang yang belajar kalau buat dosa, taubatlah juga. Jangan kata, tak apa, aku ni confirm. Confirm dah, dia ampun dosa. Dia main confirm gitu. Ini dari sudut fadilat orang belajar. Adapun hakikat Allah Ta'ala ampun ke tak, tu serah ke Tuhan. Jadi nisbah kita usaha ikhtiar pula nak bertaubat. Dan disaksikan oleh malaikat. Mereka itu orang yang belajar, bahwasanya pemerdekaan Allah. Sini baru ada pemerdekaan Allah daripada orang yang belajar tu neraka. Mana saksi, malaikat menjadi saksi bahawa bebasnya dia daripada neraka tu terjamin, insya-Allah taala. Ni fadilat orang yang belajar. Ni memberikan galakan untuk menjadi kita ni sebagai orang yang belajar. Jadi kalau lepas pada ni tak reti ataupun tak berasa nak belajar lagi, tak tahu. Ini galakkan sebagai orang yang nak belajar, punya banyak fadilat dia. Tambah-tambah ni belajar agama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi unasan yadkhuluna al-jannata majjanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi hubbul ulama'i mithqala dharratin. Wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nara bukan an-nari. Kalau yadkhuluna fin-nari, ada fi baru an-nari. Yadkhuluna an-nara. Tadi yadkhuluna al-jannata. Tadi betul, bawah tak betul kalau kitab bumi ya. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi bughdul ulama'i mithqala dharratin. Habis. Kita jauhi tak ada dharratin. Jatuh tu. Kena tambah. Mithqala dharratin. Bahwasanya setengah daripada manusia itu, beberapa manusia, masuk mereka itu beberapa manusia ke syurga semata-mata. Maka sembah mereka itu sahabat. Jadi Nabi SAW kata ada beberapa manusia yang masuk syurga secara mutlak. Siapa yang masuk syurga secara mutlak tu? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang masuk syurga tu, mereka yang ada pada hati mereka itu kasih akan ulama, suka akan ulama, tidak benci ulama, satu mithqal zarrah, satu atom sekalipun. Dia ada sifat suka pada ulama dalam hati dia, walaupun sebesar zarrah sekalipun. Itulah menyebabkan kadang-kadang dia terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan benci ulama tu. Tu. Nampak macam fatwa bercanggah dengan kita, nak benci dia. Bahaya. Darah ulama ni beracun, daging ulama ni beracun. Benci dia boleh masuk neraka, suka dia boleh masuk syurga. Jadi kalau ada hukum-hukum ataupun fatwa yang dikeluarkan itu tidak sepadan dengan nafsu kita, kita pun benci dia, dosa kita. Dan bahawasanya setengah daripada manusia
beberapa manusia masuk mereka itu manusia akan neraka semata-mata. Masuk semata-mata neraka. Maka sembah, yakni tanya mereka itu sahabat, siapa mereka itu? Mereka itu orang yang masuk syurga semata-mata tu. Ya Rasulullah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang masuk neraka semata-mata tu orang yang ada pada hatinya, hati mereka itu benci akan ulama satu mithqal dzarrah, walaupun satu atom sekalipun, satu biji sawi, kalau terjemah Jawi ya. Walaupun ada sebiji zawi sekalipun benci pada ulama, neraka boleh dapat. Sebab tu dalam surah Zalzalah tu, wa min syarri macam tak ingat dah ni. Ayat akhir, dua akhir tu. Walaupun sebesar zarah buat kebaikan akan dapat pahala dia. Walaupun sebesar zarah dapat keburukan akan dapat dosa dia. Akan dapat balasan dia. Jadi kalau sebesar zarah, satu biji sawi sekalipun, kita cinta pada ulama, mudah-mudahan dia menjadikan sebab untuk kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada satu zarah, satu atom, satu biji sawi sekalipun, kita ada sifat kebencian kepada ulama, kepada orang lain, maka kita siap sedialah untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayatihi. Barang siapa kasih akan ulama, sayang akan ulama, tiada disurat, tiada ditulis atasnya, atas barang siapa kesalahannya. Kesalahan barang siapa tu? Selama-lama hari hidupnya, hidup barang siapa tadi. Siapa? Ini dipanggil fadilat mencintai ulama. Fadilat tidak benci ulama. Fadilat suka pada alim ulama. Iaitu selama mana dia suka kepada alim ulama, dia cinta pada alim ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia. Tidak dituliskan kesalahan dosa yang dia buat. Itu antara sebab kenapa dia ampun dosa. Tapi kalau Allah Taala nak tulis juga boleh. Cumanya nisbah kalau nak dapat fadilat cinta ulama tu boleh jadi dia diampunkan dosa, boleh jadi. Okay. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syurbati ma'in faka'annama banal ka'bata 70 marratan. Barang siapa menolong akan orang yang alim, dia tolong orang alim, atau muta'alim, orang yang belajar, dan jikalau dengan satu peminuman air sekalipun. Apa maksud satu peminuman air? Satu teguk air. Walaupun kita beri dia satu teguk air sekalipun, nisbah tolong tu, maka seperti ia barang siapa memperbuat Kaabah Allah Ta'ala 70 kali. Besarlah pahala tu. Nak kata besarlah pahala tu, tak kisahlah bina Kaabah kedok tu. Nak kata besar pahala orang yang membantu orang lain dan orang yang belajar, walaupun memberi seteguk air. Apatah lagi memberi ke dia alat-alat tulis kau, keperluan-keperluan dia, kitab-kitab kau, tolong bayar yuran kau, lagi besarlah pahala tu. Seteguk air pun dah dikira bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia payah nak faham ilmu tu. Ilmu agama ilmu yang paling payah sekali atas dunia ni. Orang ingat ilmu agama tu mudah, ilmu agama tu paling payah sekali atas muka bumi ni. Ilmu hak payah dunia, hak lain rasa payah, padahal senang lagi. Ilmu hak agama berkaitan agama lah yang paling payah sekali. Macam-macam benda nak kena belajar. Kalau ilmu dunia, kalau contoh perubatan, dia ada takhassus dah, dia ada bidang. Contoh perubatan apa dia? Doktor gigi. Gigi lah. Siang malam pagi petang gigi je diurus. Tak ada huruf dah lain. Tak ada kaitan benda lain pun tak apa dah, dia urus gigi je. Kalau dia tu bahagian pakar jantung boleh ambil cara. Tak ambil dah cara bab gigi ke, bab hati ke, tak ada, jantung lah. Pakai sudah, pakai mati. Tapi bab agama nak mengaji nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu hukum fiqh. Sebelum mengaji hukum fiqh ataupun sebelum tahu hukum fiqh tu, bagi orang yang belajar, dia kena tahu ilmu alat dulu. Ilmu nahwu dia kena belajar, ilmu sorah dia kena belajar, bahasa Arab dia kena belajar, bayan badi' kena belajar, balaghah kena baca, istighraq kena baca. Habis kena belajar dulu. Baru boleh baca kitab. Baru boleh faham kitab tu sebab apa. Kalau tak tahu hak tu,
Nak pergi ke fiqh tu tak pergi mana? Sama juga nak pergi usuluddin ke, hadis ke, tafsir ke, usul fiqh ke, usul tafsir ke, usul hadis ke, usul hadis ke. Macam-macam. Jadi semua tu dia perlu kepada ilmu alat ni panggil. Ilmu alat ni ilmu yang membantu untuk sampai faham kepada ilmu yang sebenar. Ilmu usuluddin ilmu yang sebenar. Dia panggil ilmu maqasid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dia panggil ilmu maqasid, ilmu hak sebenar. Sebelum sampai ke situ, kena mengaji dulu mustalah hadis, istilah-istilah dalam hadis apa dia. Kena mengaji pula usul tafsir, apakah yang menyebabkan kaedah-kaedah tafsir untuk saat kita baca, kita faham. Ada pula kaedah fiqh, al-qawaidul fiqhiyah. Ada pula usul fiqh, macam mana kita nak faham saat hukum yang diistinbatkan ulama' saat hukum haram sebab apa. Sebelum pergi situ pula, pergi pula belajar pula ilmu nahwu sebab nak boleh baca kitab. Ilmu sorah nak boleh baca kitab. Bayan badiak balarah untuk faham apa yang disebut ulama' tu. Macam-macam. Jadi lebih payah daripada orang yang belajar ilmu yang selain pada agama. Sebab tu syarak memberikan keringanan ataupun memberikan keizinan kepada orang yang nak keluarkan zakat, boleh bayar zakat kepada orang yang belajar ilmu agama. Penuntut syar'i dia bagi. Dengan syarat dia tu belajar sungguh lah, belajar malas tak jadi. Syarat tak sah lah. Zakat kita tidak sah beri pada orang yang tak layak. Walaupun dia status belajar tapi banyak main. Tak boleh itu. Dia status belajar tapi banyak lara. Tak boleh. Dia kena istighal bil ilmu. Orang yang senantiasa sibuk dengan ilmu. Jadi dia, bila orang yang senantiasa sibuk dengan ilmu ni, tak ada dah kerja. Tak ada kerja, tak ada cari PT. Sebab 24 jam hadap kita. Hadap kita 24 jam. Tak ada nak kerja. Bila tak ada nak kerja, PT nak mari mana? Jadi syarak beri kepada dia kelonggaran ataupun beri kepada kemudahan dengan boleh bayar zakat kepada dia. Dan orang yang belajar ni kategori asal dalam kita. Asal dalam kita kategori fakir walaupun dia banyak duit. Walaupun dia cukup nisab duit dia masih kategori fakir kerana dia tak kerja, kerana semua duit dia tu hasil daripada orang bagi. Walaupun dia kaya dengan sebab orang bagi, boleh juga beri zakat pada dia kategori fakir. Tu kalau dalam kitab. Kalau dalam institusi agama sekarang ni dia bawah asnaf sabilillah, fi sabilillah. Beza fi sabilillah dengan asnaf fakir miskin ni. Asnaf fakir miskin ni boleh buat apa saja duit tu. Nak makan ke, nak bayar yuran ke apa-apa boleh buat. Macam orang miskin lah. Tapi kalau fi sabilillah, asal fi sabilillah ni untuk orang perang. Jadi bila diberikan zakat pada orang yang lagi perang fi sabilillah ni, maka dia hanya boleh guna duit zakat tu untuk beli alat perang saja. Maka tertentu terhad kepada tujuan hak sebenar. Jadi fisabilillah tu bila didapat atas asnaf fisabilillah, maka dia hendaklah menggunakan duit zakat tu ke arah yang berkaitan dengan belanja sahaja. Tak ada kaitan dengan benda lain. Sebab tu kadang-kadang zakat, contohnya zakat Uniza ke, bila pelajar tu dapat zakat, dia automatik tolak bayar yuran. Bayar yuran je lah. Kerana dia bawah asnaf fisabilillah. Kalau walaupun dalam asal kitab dia bawah asnaf fakir miskin. Cuma bagus juga bahawa fisabilillah ni, takut pelajar ni buat duit tu lebih kurang. Kalau bawa asnaf fakir miskin tu boleh buat apa saja, takut buat lebih kurang. Orang bagi duit untuk belajar, dia pergi ke lain. Pergi ketah ke lain. Kecuali kalau kita percaya dia lah, tak apa tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang menolong tu dapat ganjaran besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-'adzaba 40 yawman min maqabiri tilkar qaryati." Ini hadis ni kebanyakannya hadis dhaif lah. Tak apa, hadis dhaif itu amat. Apabila lalu orang yang belajar ilmu atas satu dusun, satu kampung, diangkatkan Allah siksa kampung tu 40 hari daripada isi kubur orang yang mati. Demikian dusun itu habis titik. Habis kan? Tu dia kata diangkatkan Allah siksanya 40 hari daripada isi kubur. Isi kubur ni ahli kubur lah, orang yang meninggal. Isi makna ahli. Isi bumi, isi langit makna ahli langit, ahli bumi. Ahli bumi manusia jin, ahli langit malaikat. Begitu. Demikian dusun itu. Isi kubur demikian dusun itu, iaitu ahli kubur
dusun kampung tersebut diangkatkan azab ataupun diangkatkan siksa selama 40 hari. Sama ada diangkatkan ni direskan ataupun direhatkan, memang tak ada azab 40 hari ataupun diringankan azab. Kena tengok pada tafsir hadis lah pula. Adakah diangkatkan ni sama ada diringankan ataupun memang angkat terus. Memang angkat selama 40 hari. Siapa yang lalu ni? Orang yang belajar. Orang yang belajar lalu di satu dusun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan azab dia, siksanya selama 40 hari di kampung tu. Ahli kubur lah, bukan kita. Kita hak hidup, kita tak apa ni. Hak yang mati tu. Kemudian kata musannif dan cetera. Ada satu cerita pula daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Hasan Al-Basri merupakan seorang ulama tabi'in. Dia hidup zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah belajarlah dengan sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi dia tabi'in. Dia panggil tabi'in ni ada dua pula, tabi'in kabir, tabi'in saghir. Tabi'in besar, tabi'in kecil. Macam sahabat lah, sahabat kabir, sahabat saghir, sahabat kecil, sahabat besar. Kalau sahabat besar macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tu sahabat besar lah. Jadi Al-Hasan Al-Basri salah satu daripada ulama besar tabi'in. Ulama besar tabi'in. Jadi dia kata Al-Imam Hasan Al-Basri, tiada aku ketahui suatu afdal, yakni terlebih utama daripada perang sabilillah, melainkan bahawa adalah orang yang menuntut ilmu. Maka bahawasanya ia orang yang menuntut ilmu afdal, lebih utama daripada perang sabil. Itu perang sabilillah, perang orang kafir. Jadi perang orang kafir Palestin sekarang ni, perang orang kafir Yahudi. Tapi dia afdal tak? Dia afdal. Dia banyak pahala, besar pahala, mati syahid dunia akhirat. Tapi Imam Hasan Basri kata ada yang tidak ada amalan, tidak ada satu benda pun yang lebih afdal daripada perang sabilillah, melainkan yang aku jumpanya orang yang belajar menuntut ilmu. Lebih afdal daripada orang yang perang fi sabilillah. Sebab apa? Sebab orang yang perang fi sabilillah, okeylah, dia dapat title syahid. Orang yang belajar ilmu sehinggalah dia alim, dia menjadi ulama, maka al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu waris para nabi. Jadi orang lain dengan nabi sebelah-sebelah ya. Jadi orang yang paling afdal atas dunia ni nabi rasul. Kedua siapa dia? Ulama. Kedua adalah ulama. Yang ketiga barulah orang yang mati syahid dunia akhirat. Tu fadilat orang yang belajar sehingga dia tu menjadi orang yang alim. Ataupun fadilat orang belajar besar dah. Lepas orang nak jadi lepas daripada orang alim, bawah lagi orang yang belajar. Pas bawah lagi orang yang mendengar. Gitu. Bawah lagi orang yang suka majlis ilmu. Kau bawah tu. Dan barang siapa keluar daripada rumahnya, rumah barang siapa kerana menuntut satu bab daripada ilmu. Satu bab ya. Bab sembahyang, bab rokok, bab sujud, bab tilawatul Quran dan sebagainya. Dikeliling akan dia, akan barang siapa tadi oleh malaikat dengan sayapnya pula. Dengan sayapnya, sayap malaikat. Akan diletakkan sayap malaikat dan kita akan berjalan di atas sayap malaikat. Cuma tak nampak lah, nampak lari kita ni. Tambah hujan pula, kita mari juga. Tu hebat tu, hemah tinggi. Semangat juang tinggi tu. Kata Habib Ali Zainal Abidin hafizahullah subhanahu wa ta'ala, kata orang yang penat belajar, orang yang mari pada jauh-jauh penat untuk belajar satu ilmu saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala nak balik pula penat lagi, jauhnya lah, nak kena redah apa yang patut diredah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia ilmu yang dia tak belajar. Mana dia akan memberikan kefahaman ilmu yang lebih daripada apa yang dia belajar. Tu antara kelebihan orang yang belajar bersusah payah pergi ke tempat belajar. Jadi kalau contohnya ada online dengan orang belajar secara bersemuka, maka lebih eloknya belajar semuka lah. Lebih banyak fadilat. Itu sunnah para ulama. Bukan tengok online. tu kalau ada peluang. Kalau tak ada peluang, barulah tengok online. Tak salah online. Belajar asalkan guru tersebut guru yang betul.
Jangan guru hak salah pula. Cari-cari sendiri ikut sedap. Rasa sedap juga dia ngajar. Sedap ngajar tapi sesat macam juga tu. Jadi kena milih jugalah. Dan disebut di dalam kitab Al-Barakah. Dan disebut di dalam kitab Al-Barakah. Ya doa. Betul. Dan disebut langkau dan barang siapa keluar keliling malaikat dan menselawat atasnya, yakni menselawat oleh malaikat atasnya, atas orang yang belajar. Bukan. Dan menselawat atasnya, atas orang belajar. Siapa selawat? Segala burung pada hawa. Hawa ni udara. Segala burung-burung akan menselawat ke atas kita. Selawat ni ada 3. Selawat daripada Allah makna rahmat. Selawat daripada malaikat makna istighfar, minta ampun. Selawat daripada makhluk selain malaikat dia panggil doa. Jadi sini makna doa lah. Jadi menselawat oleh burung-burung kepada orang yang belajar ni makna apa dia? Berdoa. Segala burung yang ada di udara tu berdoa kepada orang yang tengah belajar. Susah tu Dan binatang di padang. Binatang di padang ni nak kata kalau dalam bahasa Arab dabbah, binatang yang melata. Binatang yang melata lah. Dan ikan di dalam laut. Dan mana tadi? Semua tadi. Yang selawat tu bukan setakat burung, bahkan binatang di padang, binatang ikan-ikan di laut, sotong, semua akan berdoa kepada orang yang belajar. Hutan-hutan semua makhluk Allah Ta'ala akan berdoa kepada orang yang bersusah payah belajar. Sebab apa? Sebab orang belajar tu dia tanggung susah tu untuk masyarakat. Dia sanggup susah payah mengorbankan diri untuk dia boleh ilmu tu supaya dapat tanggung fardu kifayah masyarakat. Cuma tinggal masyarakat nak faham ke tak? Ni buat lebih kurang daripada orang belajar jeng itu. Jangan buat lebih kurang. Buat lebih kurang dengan dia, Allah Ta'ala buat lebih kurang dengan kita. Jangan gitu. Tu balas balik Sehingga kan ada ulama yang sampai tak nikah pun ada. Ada ulama yang tak sempat buat haji pun ada kerana terlalu miskin. Antaranya Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Al-Muhadzab. Muhadzab ni kitab fiqh mazhab Syafi'i yang sangat terkenal lah. Syarahnya ialah Al-Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia ada kitab Al-Muhadzab. Dia ada kitab lagi At-Tanbih, kitab fiqh juga, karangan Imam Asy-Syirazi. Dia ada kitab usul fiqh namanya Al-Luma' fi usul fiqh, dalam usul fiqh. Jadi dia ni ulama yang miskin sehingga tak sempat dan tak boleh buat haji. Tak pernah buat haji di hidup dia. Dan tak pernah berkahwin sebab terlalu miskin. Terlalu miskin, tak ada piti. Tapi dia sangat berjasa dalam mazhab Syafi'i. Dan insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan dia tu diberikan Allah Ta'ala syurga yang paling tinggi. Dia pernah Nabi SAW, dia pernah mimpi Nabi SAW. Nabi SAW menggelarkan dia sebagai syekh. Maka dalam kitab-kitab fiqh, bila sebut syekh, telah berkata syekh tanpa disebut nama, syekh itu bermaksud Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala. Sehingga mimpi Nabi SAW, Nabi SAW menggelarkan dia sebagai syekh. Panggilan. Memanggil dia sebagai syekh. Maka bila sebut dalam kitab fiqh, telah berkata oleh syekh. Syekh tu siapa dia? Iaitu Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Al-Muhadzab fil fiqh Syafi'i. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan diberi pahala 27 siddiq. Siddiq ni orang yang benar. Orang yang benar, macam Abu Bakar As-Siddiq membenarkan. Dia membenarkan segala apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dia benarkan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, ni bulan Rejab ni, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi SAW sampai ke Mekah semula dan menceritakan peristiwa berkaitan dengan Isra' saja, bukan Mi'raj lagi, perkara Misra' saja, orang pakat-pakat tak percaya dah. Puak musyrikin tak percaya dah, hina dah. Sahabat ada yang tak percaya, ada tawakuf, ada yang percaya. Kalau sahabat pun ada yang tak percaya, ada yang tawakuf, tak tahu nak bagi jawapan. Ada yang kata ya. Yang kata ya siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika para sahabat tawakuf tak tahu. Betul tak?
Maka dia pakat tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW, kawanmu ni cerita sekian, mu percaya ke tak? Dia kata, percaya. Bahkan dia kata, kalau Nabi SAW cerita naik lagi pun cerita, aku percaya. Padahal Nabi SAW tak cerita lagi, naik lagi. Dia baru cerita bab Isra' saja. Dia pergi ke Palestin dalam satu malam. Orang tak percaya tak? Sebab apa? Sebab orang nak pergi Palestin waktu tu paling-paling kurang 2 bulan. Naik unta. Kalau kita ni, kalau sehari tu jauh jugalah Palestin tu. Nak pergi sehari balik semalam pun macam mungkin mustahil juga. Mustahil pada adat saja, bukan pada akal. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi SAW di malam Isra' tersebut untuk bertemu Allah Ta'ala, untuk mengambil syariat sembahyang. Yang kita baca kitab Pati Musalli tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan disebut di dalam kitab Al-Barakah bahwasanya Allah Ta'ala menghisapkan pada hari kiamat akan seorang hambanya, hamba Allah. Allah Ta'ala akan hisap hambanya. Bahkan setiap hamba mukallaf, sama ada jin ataupun manusia, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang dikecualikan daripada hisap, masuk terus ke dalam neraka pun ada. Ada yang dikecualikan hisap, masuk terus ke dalam syurga pun ada. Ada belakalah. Maka berat kejahatan orang tersebut daripada kebajikan orang tersebut. Maka disuruh dengan kejahatan banyak tadi kepada neraka, ataupun maka disuruh dengan orang yang banyak kejahatan tadi kepada neraka. Jadi bila banyak dosa berbanding pahala, timbang-timbang hisap-hisap banyak dosa, maka Allah Ta'ala suruhlah dia masuk neraka. Tak suruh masuk syurga lah, sebab zahirnya banyak dosa berbanding pahala. Yang nak masuk syurga ni banyak pahala, bukan banyak dosa. Dia banyak dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila dibawanya dengan dia, yakni apabila dibawanya seorang dengan kejahatan yang lebih daripada kebaikan tadi, maka firman Allah Ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.